Kerana keimanan beliau setelah memeluk Islam serta kehebatan beliau setelah diberi tanggungjawab memimpin tentera Islam yang membawa kepada jatuhnya kerajaan Parsi. Itulah Sa'ad bin Malik Az-Zuhri atau lebih dikenali sebagai Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau antara yang terawal memeluk agama Islam dan dilahirkan di Mekah. Sejarah mengatakan bahawa beliau merupakan bapa saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan sepupu kepada ibu baginda iaitu Aminah binti Wahab. Tambahan pula, beliau juga terlibat dalam beberapa peperangan seperti Perang Badar, Perang Uhud dan juga Perjanjian Hudaibiyah. Selain itu, beliau antara 10 orang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan syurga. Antara ketokohan Sa'ad bin Abi Waqqas ialah beliau seorang anak yang taat. Seperti mana yang kita tahu pada awal pengislaman beliau mendapat tentangan yang hebat daripada ibunya supaya meninggalkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu agama Islam. Akan tetapi beliau tetap berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala iaitu agama Islam dan tetap berbuat baik serta menjalankan tanggungjawab sebagai seorang anak kepada ibu dengan tidak jemu menyediakan makanan, minuman dan sebagainya kepada ibunya. Dalam konteks ini, kita dapat lihat bahawa sikap yang ditunjukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas walaupun beliau berbeza agama dengan ibunya, tetapi tanggungjawab sebagai seorang anak, beliau tidak lupa untuk menjalankan tanggungjawab tersebut. Selain itu, beliau juga seorang yang berani dan seorang pemanah pertama di dalam Islam. Hal ini dapat dibuktikan ketika peperangan Uhud apabila anak panah tentera musuh tidak mengenai beliau, lalu beliau dengan beraninya memanahkan semula anak panah tersebut kepada kaum Quraisy sehingga terbunuh orang Quraisy tersebut. Masya Allah, betapa hebatnya peribadi yang ditunjukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sehingga ketika peperangan Uhud juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar setiap panahan Sa'ad bin Abi Waqqas terkena pada sasaran. Tambahan pula, beliau juga seorang yang sabar iaitu apabila beliau menerima tomahan dari orang ramai ketika ibunya jatuh sakit kerana keteguhan beliau terhadap Islam, tetapi beliau tidak membalas tomahan tersebut. Sebaliknya, beliau memilih untuk sabar. Beliau mempunyai sifat kepimpinan. Pada pemerintahan dan kepimpinan Sayyidina Umar Al-Khattab iaitu khalifah yang kedua selepas Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengetahui kehebatan Sa'ad bin Abi Waqqas dan melantiknya sebagai panglima tentera ketika ingin berperang di Qadisiyah di selatan Iraq untuk menentang tentera Parsi. Seterusnya, beliau antara sahabat yang dijanjikan syurga. Seperti mana yang kita tahu bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, terdapat juga 9 sahabat lain seperti 4 orang khalifah iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib dan sahabat Nabi yang lain seperti Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Antara sumbangan Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau merupakan panglima perang di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Selain itu juga beliau merupakan ketua tentera Islam untuk melumpuhkan seluruh kekuatan angkatan perang dalam perang Al-Qadisiyah. Pada hari terakhir pertempuran, Panglima Besar Sa'ad bin Abi Waqqas menyusun barisan tenteranya sesuai dengan kemahiran
Sa'ad bin Abi Waqqas dalam memanah. Beliau menggunakan sepenuhnya kumpulan pemanah di hari terakhir pertempuran yang membawa kepada kejayaannya di Qadisiyah. Dalam peperangan ini, Bahman Jadu dan Rostam Farrukhzad terkorban, dan inilah bermula titik tolaknya kejatuhan Empayar Parsi. Selain itu, beliau merupakan pembawa agama Islam yang pertama ke negeri China. Tidak dinafikan sumbangannya dalam sejarah masuknya Islam ke negeri China. Disebutkan bahawa dinasti Tang yang saat itu memimpin pernah menerima delegasi dari Arab yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas melalui utusan yang dikirim oleh Khalifah Uthman bin Affan. Antara sumbangannya juga beliau mendirikan Masjid Huaishen di Guangzhou. Masjid ini menjadi salah satu tonggak sejarah Islam paling berharga di China. Masjid ini menjadi masjid tertua yang ada di daratan China. Masjid ini telah diperbaiki beberapa kali, namun masih berdiri tegak, utuh dan indah sehingga kini.